record to this computer. Okay. Jadi cikgu akan screen sharing. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih bersama dan saya Cikgu Irsyad, guru bahasa Melayu anda yang akan membimbing anda secara dalam talian. Dan insyaAllah kita akan bercerita berkaitan dengan topik kata ganti nama pada hari ini. Tapi penekanan kita tertumpu kepada kata ganti nama diri jamak, kata ganti nama diri bahasa istana dan juga kata ganti nama diri bahasa klasik. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan memulakan kelas kita pada hari ini. Okey. Kita akan memulakan kelas pada hari ini. Okey. Okey. Alright. Jadi cikgu pun tak tahu kenapa tak boleh share. Sekejap, cikgu akan buka dulu. Tiba-tiba tak boleh screen sharing pula. Tidak boleh nak screen sharing. Okey, cikgu rasa dah boleh kot. Semua nampak belum? Kalau nampak, tolong nyatakan nampak. Okey, nampak jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih. Tolonglah ya, jangan conteng-conteng Tolonglah. Siapa yang conteng lepas ni, cikgu akan remove dia serta-merta. Lebih baik dia delete. Sekarang ni cikgu record. Bila cikgu record, cikgu nak kamu bersihkan. Selepas ini cikgu buat satu peraturan. Sesiapa yang conteng, satu, dia akan di-remove. Yang kedua, dia tak dapat masuk kelas cikgu sampai bila-bila pun. Dia tak akan dapat masuk kelas cikgu sampai bila-bila pun. Okey? Sebab cikgu tengah record. Kalau cikgu tak record, tak apa. Sekarang ni cikgu tengah record. So please. Cikgu bagi amaran yang terakhir. Selepas ini, cikgu show name. Maksudnya siapa yang ni, yang conteng-conteng, cikgu akan remove dan cikgu tak akan bagi langsung peluang kepada dia. Dah 41 siri dah. Perangai masih tidak berubah lagi. Baik. Cikgu penat nak tegur benda yang sama. Okey, jadi setuju tak kalau kita remove orang-orang yang share, yang conteng-conteng ni? Kalau ada 5 orang setuju, maka cikgu akan remove dia selepas ini. Setuju? Farin setuju, Arif Daniel setuju, Duria setuju, Jasmine setuju, Almas setuju. Baik. Baik. Okey, cantik. Cikgu mempunyai sokongan yang cukup ramai. Baik murid-murid, mari kita lihat. Hari ini kita akan fokus kepada berkaitan dengan kata ganti nama diri. Selasa 12.45, kita dah lewat 15 minit, tidak mengapa. Kesilapan daripada kita bersama. Baik, kata ganti nama diri. Kalau kita tengok, kata ganti nama diri ni terbahagi kepada 3. Secara umumnya, kata ganti nama diri terbahagi kepada 3. Iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan juga kata ganti nama diri ketiga. Seperti biasa, kamu tak perlu salin. Kamu tidak perlu salin apa-apa sekalipun. Kerana kamu boleh semak balik dalam video apabila cikgu muat naik dalam YouTube sebentar lagi. Baik, kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama merujuk orang yang bercakap. Contoh, kalau kamu bercakap, kamu akan membahasakan diri kamu sebagai aku, saya, hamba, beta. Lagi patik, kita, kami, daku. Ini kata ganti nama diri pertama keseluruhan. Secara keseluruhan, daku ni sama dengan akulah. Daku ni sama dengan aku, cuma penggunaannya ialah biasanya daku ni digunakan apabila selepas perkataan yang berakhir dengan huruf N. Selepas perkataan yang berakhir dengan huruf N. Baik, kata ganti nama diri kedua pula merujuk orang yang diajak bercakap. Contoh, kawan kamu berada di depan kamu. Kawan kamu berada di hadapan kamu, betul-betul hadapan kamu. Kamu akan sebut apa? Engkau, awak, kamu, tuanku, tuan hamba, kalian, anda, dikau. Dikau ni sama maksud dengan engkau lah. Cuma lazimnya digunakan apabila perkataan sebelum dikau tu berakhir dengan huruf N. Perkataan sebelum dikau ni sebelumnya berakhir dengan huruf N. Nanti cikgu akan tunjukkan masa bila kita boleh guna dikau dengan daku. Dia special sikit. Dan kata ganti nama diri ketiga pula, dia, beliau, ianya, baginda, mereka. Merujuk kita bercakap tentang orang lain. Ingat, kata ganti nama diri pertama ialah merujuk orang yang bercakap.
kalau orang yang bercakap, dia akan membahasakan diri dia sebagai aku, saya, kami, kita. Kata ganti nama diri kedua, orang yang diajak bercakap, iaitu orang yang berada di hadapan kita lah. Dan orang diri ketiga pula merujuk kepada orang yang kita bercakap tentang dirinya. Contoh kalau kita bercakap tentang artis, kita guna dia lah. Contoh kita bercakap tentang siapa? Kita bercakap tentang Remy Ishak. Maka kita akan guna perkataan dia. Remy Ishak tak berada di depan kita. Kita sedang bercakap tentang orang lain. Ketiga ni ialah kata ganti yang merujuk kita bercakap tentang orang lain lah. Antara kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga ni, ada yang merujuk jamak. Tahu merujuk jamak? Merujuk jamak ni merujuk kuantiti yang ramai. Itulah jamak. Kata ganti nama diri jamak ni membawa maksud kata ganti nama diri yang membawa maksud ramai, yang merujuk kuantiti yang ramai. Okey, contoh kami. Masa bila guna kami? Kami ni digunakan apabila ramai bercakap dengan seorang. Ramai bercakap dengan seorang kena guna kami. Ini ialah kata ganti nama diri jamak. Jamak ni membawa maksud banyaklah, plural. Baik, kami digunakan apabila ramai bercakap dengan seorang. Tidak perlu salin, kamu hanya lihat dan kamu perlu faham. Kami ni ialah ramai bercakap dengan seorang. Kami ni ramai bercakap dengan seorang. Baik. Seterusnya, kita. Kita ni digunakan apabila nak mengatakan saya dan awak ataupun saya dan awak semua. Saya dan awak ataupun saya dan awak semua. Okey? Cikgu tadi tu, kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga tu cikgu pergi laju sebab kita dah pernah belajar dan cikgu tidak berhasrat untuk ulang. Yang cikgu nak bagi penekanan yang lebih mendalam ialah kata ganti nama diri jamak. Jadi yang sebelum ni, iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga ni, cikgu tidak berhasrat nak go through very detail. Because kita sudah pun mempelajarinya. Yang perlu cikgu tekankan secara detail dan perlahan ialah ini. Kata ganti nama diri jamak yang membawa maksud kata ganti nama diri yang merujuk bilangan yang ramai. Okey, jelas Satu, kami. Kami ni ialah kata ganti nama diri jamak. Masa bila kita guna? Apabila ramai bercakap dengan seorang. Tak perlu salin. Tak perlu salin. Notes ni kamu akan dapat. Kami ni ramai bercakap dengan seorang. Bercakap dengan seorang, ramai bercakap dengan seorang, kena guna kami. Ataupun merujuk wakil. Kami ni ramai bercakap dengan seorang ataupun merujuk wakil. Wakil bercakap dengan seseorang. Okey, kita. Kita ni bermaksud saya dan awak ataupun saya dan awak semua. Saya dan awak ataupun saya dan awak semua. Itu maksudnya. Kalian. Masa bila guna kalian? Apabila ramai bercakap dengan seorang ni salah ni. Seorang bercakap dengan ramai. Seorang bercakap dengan ramai. Ni silap. Cikgu copy paste je kan. Ni. Seorang bercakap dengan ramai, kalian. Kalau anda digunakan untuk bercakap secara umum. Maksudnya ialah, kita tak kenal pun orang itu siapa. Tapi kita bercakap secara umum. Contohnya kalau kamu tengok di radio dan televisyen. Kalau di radio tu, DJ tu ataupun juruhebah tu, dia tak tahu pun dia bercakap dengan siapa. Sebab tu dia suka menggunakan perkataan anda. Dia tak pasti pun dengan siapa dia bercakap. Mungkin Perdana Menteri yang dengar, mungkin mak kamu dengar, mungkin ayah kamu dengar. Kita tak tahu siapa dan tidak pasti. Sebab itu anda ni dikatakan bercakap secara umum. Kalau kamu nak lebih faham, senang je. Anda ni lazimnya digunakan di radio dan televisyen. That's all. Very simple. Anda. Okey, mereka. Mereka ni bercakap tentang orang yang ramai. Kita bercakap tentang orang lain, tetapi orang tu ramai. Tentang kumpulan orang yang ramai. Ini sahaja kata ganti nama diri jamak. Okey, kata ganti nama diri jamak, ini sahaja.
Ada apa-apa soalan untuk ditanya kepada cikgu? Ada apa-apa soalan untuk ditanya kepada cikgu? Cikgu, apa beza awak semua dengan ramaikan? Awak semua kan ramai. Okey, dia macam ni. Saya dan awak ni bermaksud dia begini. Dia macam ni. Katakan depan kamu tu ada seorang je kawan. Kamu nak ajak kawan kamu pergi pantai. Mari kita pergi pantai bermaksud mari saya dan awak pergi ke pantai. Kalau depan kamu tu ada 3 orang, itulah bermaksud mari saya dan awak semua pergi ke pantai. Kita ni bermaksud saya dan awak. Maksud depan kamu tu ada seorang kawan atau saya dan awak semua. Depan kamu tu ada 2 atau lebih kawan. Itulah saya dan awak. Beza saya dan awak semua. Saya dan awak semua. Dapat tak beza dia, Nik dan Mia? Kamu semua dengan kalian sama ke? Ya, sama. Kamu semua dengan kalian sama. Jadi Nik dan Mia senang. Saya dan awak tu bermaksud awak tu depan kita ada seorang je. Awak semua bermaksud depan kita tu ada lebih daripada seorang lah. Okey. Jelas Alright. Jadi ada apa-apa soalan lagi tentang kata ganti nama diri jamak? Tak ada Jelas? Tak ada? Yang ni yang cikgu kata cikgu nak pergi secara detail ni. Cikgu akan pergi secara detail. Maksudnya kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga tu cikgu tak nak sentuh. Cikgu nak sentuh berkaitan dengan kata ganti nama diri jamak. Sebab tu ada yang kata, cikgu lajunya cikgu pergi kata ganti nama diri pertama tadi. Yes. Sebab itu tidak penting untuk cikgu bentangkan hari ini. Yang cikgu bentangkan pada hari ini, kepentingannya tertumpu kepada kata ganti nama diri jamak, iaitu yang merujuk kuantiti ramai. Baik, itu saja. Sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu kata ganti nama diri istana. Yang ini buat berulang kali pun masih kamu salah. Diri istana better digunakan oleh siapa? Digunakan oleh raja, permaisuri, putera dan puteri yang bermaksud saya. Bila sebut raja, sultan lah sekali tu. Bila sebut raja, sultan lah sekali. Syaitan lain, sultan lain. Jadi raja dan sultan tu sama je. Jadi digunakan oleh raja, permaisuri, putera dan puteri yang bermaksud saya. Maksudnya ialah kalau permaisuri ke, raja ke, putera ke, puteri ke, sekiranya mereka nak, orang kata apa, mereka nak menyatakan perkataan saya, nak menyebut saya, tak boleh guna saya. Raja, permaisuri, putera dan puteri ni kena guna beta. Dia tak boleh guna saya sebab itu dia punya level tu lain. Okay. Alright. Seterusnya. Lag ke? Lag ke murid-murid? Cikgu rasa okey je kot. Tak baik. Maksudnya imtiaz punya line tu ada masalah. Okey, tu better. Kamu tak payah tanya apa-apa lagi. Nanti cikgu akan buka ruang pertanyaan. Okey, yang kedua. Tuanku. Kalau beta tu saya, tuanku bermaksud awak. Digunakan untuk memanggil raja, permaisuri, putera dan puteri. Ingat, bahasa istana ni, dia termasuk bini raja, anak-anak raja. Isteri raja tu dipanggil permaisuri. Anak-anak raja dipanggil putera dan puteri. Maksudnya, orang biasa kalau nak panggil raja atau dia nak panggil permaisuri, dia nak panggil putera dan puteri, dia kena panggil, dia tak boleh panggil awak, tak boleh. Awak tu, kalau kamu nak panggil raja, kamu kena gantikan dengan tuanku. Tuan ni bermaksud awak. Tuan ni. Tuanku. Okey, baginda. Baginda ni digunakan untuk bercakap tentang raja, bercakap tentang, maksudnya kita nak mengumpat tentang raja, permaisuri, putera dan puteri. Yang bermaksud dia. Ingat, beta tu bermaksud saya, tuanku tu bermaksud awak, baginda tu bermaksud dia. Sehingga takat itu, jelas ataupun tidak? Dapat beza tak antara beta, tuanku dengan baginda?
Raja kalau nak bercakap, dia tak boleh guna saya, dia kena guna better. Kalau kita pula nak panggil raja, kita tak boleh panggil dia awak. Kita kena panggil tuanku. Kalau kita nak bercakap tentang raja dan keluarga dia, kena guna dia. Jelas Dapat bezakan Baik, bagus. Itu yang penting. Kita nak bezakan penggunaannya. Jadi bila kamu jawab tu, kamu kena fikir dulu masak-masak. Cikgu Isyad ajar, better tu saya. Siapa yang guna? Raja dengan family dia. Family dia ada berapa? 3. Permaisuri, putera dan puteri. Tuanku tu bermaksud awak. Adakah raja nak panggil orang lain kena guna tuanku? Tak. Raja nak panggil orang lain tak guna tuanku. Orang lain nak panggil raja tu, kena panggil raja dan juga family dia sebagai tuanku. Baginda pula, kalau kita nak bercerita atau mengumpat tentang hal raja dan juga keluarga raja, kena guna baginda lah. Okey, sekarang Patik. Patik ni orang biasa. Orang biasa kalau nak bercakap dengan raja. Digunakan oleh orang biasa apabila bercakap dengan raja, permaisuri, putera dan puteri. Yang membawa maksud apa? Saya. Yang membawa maksud saya. Yang bermaksud saya. Yang bermaksud saya. Patik ni maksudnya ialah katakan Almas berjumpa dengan raja. Almas tak boleh membahasakan diri Almas sebagai Patik. Almas kena tak boleh membahasakan diri Almas sebagai saya. Almas kena membahasakan diri Almas sebagai Patik. Patik tu bermaksud saya. Maksudnya kita orang biasa kalau berjumpa raja, kalau nak bercakap kena guna Patik lah. Dan last sekali ialah, bukan last sekali lah, bonda ni. Bonda ni bermaksud ibu. Ibu. Bonda bermaksud ibu. Ayahanda bermaksud ayah. Nenda. Nenda apa? Datuk. Nenek pun sama. Datuk dan nenek lah. Datuk dan nenek. Cikgu tambah kat sini. Datuk dan nenek. Datuk. Merujuk datuk dan nenek. Maka nenda lah. Cucunda. Cucu. Adinda. Adinda. Ingat. A-D-I-K. Eja adik macam ni. A-D-I-K. Adinda. Adik lah. Kakanda. Abang atau kakak. Abang atau kakak. Itu saja kata ganti nama diri bahasa istana. Faham Kata ganti nama diri bahasa istana. Jelas? Jangan tanya apa-apa soalan lagi. Cikgu nak tanya jelas ataupun tidak. Okey. Sekarang kita akan tengok. Kita akan tengok kata ganti nama diri klasik. Apa beza klasik dengan istana? Klasik ni dia tidak melibatkan raja. Itulah dia. Dia digunakan oleh orang Melayu pada zaman dulu. Dia digunakan oleh orang Melayu pada zaman dulu lah. Jadi kalau orang Melayu pada zaman dulu, dia nak bercakap dengan kawan dia ke, dia nak bercakap dengan ahli keluarga dia ke, maka dia akan menggunakan apa dia? Perkataan hamba ataupun tuan hamba. Hamba tu bermaksud saya. Ini kata ganti nama diri klasik. Tidak melibatkan raja. Ingat tidak melibatkan raja dan juga keluarga dia. Ini ialah digunakan oleh orang Melayu pada zaman dahulu. Orang dulu tak guna saya, dia guna hamba. Tuan hamba pula bermaksud awak. Inilah yang sering menjadi kekeliruan murid. Ingat hamba dengan tuan hamba bukannya kata ganti nama diri bahasa istana. Dia ialah kata ganti nama diri klasik. Bila klasik ingat, klasik ni lah zaman dulu. Inilah yang menjadi kekeliruan murid. Setengah buku menyatakan bahawa hamba dan tuan hamba itu merupakan kata ganti nama diri bahasa istana. Cikgu secara peribadi mengatakan tidak. Bahasa istana ni mesti melibatkan raja. Dan juga kerabat dia. Kerabat tu keluarga raja lah. Okey, jelas Ada yang tanya kepada cikgu, apa beza hamba dengan Patik? Hamba ni zaman dulu guna bila bercakap dengan orang lain. Ingat? Peringatan penggunaan hamba dan tuan hamba tidak melibatkan sultan, putera, puteri dan permaisuri. Itu yang kamu kena tahu. Hamba jangan sesekali guna untuk merujuk putera, puteri, permaisuri dan juga sultan. Syaitan tak apa. Okey. Alright, jelas Jelas
Ada sebarang kekeliruan lagi? Sesiapa yang ada sebarang kekeliruan, mungkin kamu boleh ni, kamu boleh ajukan soalan kepada cikgu. Kalau jelas dan terang, kamu kata jelas dan terang. Kalau kamu faham, kamu kata jelas dan terang. Okey? Alright, jelas dan terang. Okey. Cikgu, rakyat biasa kata saya kepada Sultan. Okey, Nik Damia, cikgu nak tanya kamu. Hamba ni Nik Damia. Cuba tengok dekat cikgu punya skrin ni. Cuba baca maksud hamba ni. Digunakan oleh orang biasa pada zaman dahulu apabila bercakap dengan orang lain bermaksud saya. Dan peringatan jelas telah cikgu berikan di sini bahawa penggunaan hamba dan tuan hamba tidak melibatkan sultan, putera, puteri dan permaisuri. Tidak melibatkan sultan, permaisuri, putera dan puteri Nik Damia. Jadi Nik Damia, apabila kamu kata, cikgu, rakyat biasa kalau kata saya kepada sultan, kalau kamu kata hamba, kamu salah tu, kamu salah. Sebab kamu tak tengok peringatan cikgu. Cikgu nyatakan bahawa hamba dan tuan hamba jangan melibatkan sultan, putera, puteri dan permaisuri. Jadi salah kamu punya pendapat tu. Jadi Nik Damia, kamu faham tak bahawa hamba dan tuan hamba jangan melibatkan putera, puteri, permaisuri dan juga sultan. Tak ada kaitan. Jadi kalau saya tu, tu cikgu kata. Kalau saya, katakan saya kan, kamu kata saya nak guna perkataan saya, nak bercakap dengan sultan. Guna apa? Guna ni cikgu kata. Guna patik. Orang biasa nak bercakap dengan sultan, guna patik. Patik saya tu patik. Maksud orang biasa bercakap dengan sultan. Cikgu, kalau bendahara nak cakap dengan sultan, okey, Aidin. Kamu tanya, cikgu akan tanya kamu balik. Bendahara tu keluarga raja ke bukan? Bendahara orang biasa ke keluarga raja? Aidin Azfar. Orang biasa. Jadi orang biasa kalau bercakap dengan sultan kena guna apa? Aidin, tolong jawab. Patik. Patik. Jangan guna hamba. Sebab hamba tu tak melibatkan raja. Tak melibatkan sultan. Tak melibatkan permaisuri. Tak melibatkan putera. Tak melibatkan puteri. Hamba dan tuan hamba jangan sesekali kamu pilih sekiranya melibatkan raja dan juga keluarga dia. Salah. Jelas? Ada apa-apa soalan lagi? Laksmana. Laksmana juga bukan keluarga raja. Cikgu dah kata. Keluarga raja ni ada raja, ada permaisuri, ada putera, ada puteri. Selain tu bukan lah. Contoh cikgu kata, keluarga Ali ialah Abu dan Mamat. Cikgu kata, keluarga Ali ialah Abu dan Mamat. Tiba-tiba kamu tanya, cikgu, kalau Mira, aku dah kata dah. Keluarga Ali ni, Abu dengan Mamat je. Selain tu bukan lah. Selain tu bukan lah. Contoh, cikgu kata, suami siapa? Suami Fazura, Fatah Amin je. Lepas tu kamu tanya, cikgu kalau Irsyad Khair, aku dah kata dah. Suami Fazura tu Fatah Amin. Yang lain tu bukanlah. Sama juga dengan ni. Dengan soalan kamu. Cikgu dah kata. Keluarga raja hanyalah permaisuri, putera dan puteri. Selain tu bukan. Faham? Faham? Jadi cikgu menjawab persoalan-persoalan ini. Cikgu nak kena soal jawab dengan murid. Cikgu nak kena menjawab dengan murid. Maksudnya ialah bila dia tanya tu cikgu akan tanya balik. Kalau dia tanya tu cikgu akan tanya balik. Bermaksud kamu tanya, kamu yang jawab. Kalau kamu tanya, cikgu yang jawab.
Kadang-kadang kamu dapat, kadang-kadang kamu tak dapat. Okey, cukup dengan question and answer. Jadi habis berkaitan dengan bahasa istana. Jadi kata ganti nama diri jamak, kata ganti nama diri bahasa istana dan juga bahasa klasik. Ingat peringatan ni, peringatan cikgu ialah hamba dan tuan hamba tidak melibatkan raja dan keluarga dia. Janganlah kamu cakap, cikgu, hamba boleh tak guna untuk pemaisuri? Dah kata dah. Hamba dan tuan hamba tidak melibatkan raja dan keluarga raja. Keluarga raja tu pemaisuri, putera dan puteri. Jadi jangan tanya yang merapu-rapu lah. Maksudnya bila bertanya tu, pastikan kamu firm dengan kamu punya konsep. Okey? Itu saja. Kalau kamu tengok ada setengah orang lain mengajar, dia tak akan buat pembahagian macam ni. Dia akan mengatakan hamba dengan tuan hamba juga bahasa istana. Itu yang telah menimbulkan kekeliruan. Itulah yang telah menimbulkan kekeliruan. Sebenarnya hamba dan tuan hamba tu bukan bahasa istana tetapi bahasa klasik. Apa itu bahasa klasik? Bahasa yang digunakan oleh orang Melayu pada zaman dahulu. Oleh orang Melayu pada zaman dahulu. Bila nak bercakap dengan kawan dia, dengan orang yang baru dia kenal, dengan saudara mara, itu saja. Baik, sekarang cikgu akan tutup. Cikgu akan tutup PowerPoint ni. Habislah kita. Penerangan cikgu berkaitan dengan ni. Nanti cikgu akan share PowerPoint ni dengan kamu kalau nak. Tapi boleh berjanji dengan cikgu satu perkara. Jangan share dengan orang lain. Boleh? Okey. Mulyadi Muda. Mulyadi Muda ni baik haki rasanya. Cikgu dah kata, raja kalau nak bercakap dia guna apa? Raja kalau nak bercakap guna apa? Mulyadi Muda tu. Raja kalau nak bercakap dia membahasakan diri dia sebagai apa? Better. Jadi kalau dia bercakap dengan sultan lain pun better lah. Kamu pegang pada konsep. Kalau orang nak panggil raja, dia guna tuanku. Digunakan untuk memanggil raja. Digunakan untuk memanggil raja. Maksudnya, raja, katakan, Sultan Pahang nak panggil Sultan Selangor. Dia akan panggil apa? Dia akan panggil tuanku, awak. Itu bahasa raja. Okey. Cukup. Sekarang kita akan berbincang. Okey. Baik. Cikgu harap semua jelas. Sekarang kita akan memulakan perbincangan. Soalan satu siapa nak jawab? Kita akan menggalakkan perbincangan secara ni orang kata secara aktif. Nombor satu siapa nak jawab? Okey. Anusha, baik Anusha. Okey, Anusha. Baik Anusha, sila jawab nombor satu, baca dan berikan jawapan Anusha. Para Belanda akan berkumpul di Balai Raya pada pagi esok. Mereka akan beri penerangan tentang kaedah penanaman kelapa sawit yang moden. Okey, sawit tak ada kepala yang ada kepala kamu. Okey. Jadi kenapa Anusha jawab mereka? Okey, betul mereka. Kenapa? Sebab apa kata kuncinya? Kita bercakap tentang mereka. Bercakap tentang orang yang ramai. Para peladang ni merujuk ramai. Okey. Jadi itulah kata kuncinya, para peladang. Terima kasih Anusha. Okey, seterusnya boleh mute. Nabihah pula. Okey, Nabihah. Nabihah jawab nombor 2. Nabihah jawab nombor 2. Selamat Raya, maaf Zabatin. Marilah kita berkata raya membersihkan kampung kita, kata Tok Penghulu itu. Okey, kata kuncinya apa? Marilah. Marilah. Marilah ni bermaksud dia nak mengajak orang. Nak mengajak siapa? Saya dan awak lah. Ataupun saya dan awak semua. Biasanya kalau marilah ni kita guna kita yang merujuk saya dan awak ataupun saya dan awak semua. Baik. Terima kasih Nabihah. Jawapan yang tepat beserta kata kunci yang mantap. Seterusnya kita nak minta siapa? Khadijah. Khadijah nak jawab soalan nombor 3. Khadijah.
Okey, Khadijah, apa khabar? Selamat Raya, maaf zahir batin. Okey. Okey, nombor 3. Sila jawab. Janganlah kalian berbuat bising di sini. Hormatilah pengunjung perpustakaan yang lain, kata Cikgu Juwita kepada murid-murid nakal itu. Okey, kata kuncinya apa? Murid-murid nakal. Cikgu Juwita kepada murid-murid nakal. Seorang bercakap dengan ramai. Seorang bercakap dengan ramai kena guna apa? Kalian. Ya, seorang bercakap dengan ramai kena guna kalian. Seorang bercakap dengan ramai kena guna kalian. Okey. Seterusnya nombor 4. Terima kasih Khadijah. Ahmad Imtiaz. Baik, Ahmad Imtiaz. Ahmad Imtiaz. Okey, Ahmad Imtiaz. Sila jawab soalan nombor 4. Sultan Kelantan akan berangkat ke Kuala Lumpur esok. Okey, cikgu tengah rekod. Kau panggil Sultan Kelantan tu syaitan, dia tengok rakaman ni, dia saman kamu. Baik kamu kata, ampun tuanku. Ampun tuanku. Kerana kamu telah menghina dia. Akan mempengerusikan persidangan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey. Di Dadu. Di Dadu Baginda. Kenapa? Kerana Sultan. Dan kita sekarang sedang berbicara atau bercakap tentang Sultan. Ayat ni bercakap tentang Sultan. Bila bercakap tentang Sultan, kena guna baginda. Bagus. Imtiaz, terima kasih. Okey. Beserta kata kunci yang betul. Okey. Adam Haris. Adam Haris nak jawab? Jawab. Imtiaz, sila mute. Ya. Adam Haris. Patih telah menyediakan persalinan untuk laksamana pepatih tuanku, kata Inang kepada Sultan. Okey, apa kata kuncinya? Inang kepada Sultan. Inang bercakap. Inang ni orang biasa kan? Jadi orang biasa kalau bercakap dengan Sultan kena guna apa? Patih. Patih, bagus. Patih ni membawa maksud apa? Saya ke, awak ke, dia? Saya. Bagus, Adam Haris. Tahniah, terbaik kamu. Okey. Alright. Jadi sebelum itu, nombor 1 sampai 5. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa ketinggalan tak nombor 1 sampai 5? Okey. Tak ada, semua okey. Alright, kali ni bagus. Alright. Nombor 6. Nombor 6 tadi cikgu nak panggil Arissa Dalila. Arissa Dalila. Okey, Arissa Dalila. Nombor 6. Sila berikan jawapan kamu. Putera mahkota yang berjiwa raya itu sentiasa disenangi oleh rakyat. Baginda. Okey, apakah kata kuncinya Arissa Dalila? Putera. Putera. Jadi putera ni siapa? Raja ke keluarga raja? Keluarga raja. Keluarga raja. Dia mestilah anak kepada raja. Jadi sekarang ayat ni sedang bercakap tentang keluarga raja. Jadi kalau bercakap tentang raja atau keluarga raja, maka kena guna baginda. Bagus. Tahniah Arissa Dalila. Terbaik. Okey. Sekarang soalan nombor 7. Arasi. Okey, Arasi. Sila jawab soalan nombor 7, Arasi. Tak bunyi pula. Arasi tak bunyi pula. Okey. Dah, okey. Nombor 7. Biar batik yang menyelesaikan masalah. Biar batik yang menyelesaikan masalah serangan Laman itu, kata Panglima Ali kepada Sultan Melaka. Okey, kata kuncinya apa? Panglima Ali kepada Sultan Melaka. Maksudnya ialah Panglima Ali ni orang biasa. Orang biasa kalau bercakap kepada Sultan, dia kena guna
Patik. Okey, cikgu nak kamu memberikan jawapan beserta kata kuncinya. Tak nak. Tahu-tahu bagi jawapan. Adam Harid. Adam Harid. Okey, Adam Harid. Okey, Adam Harid, sila berikan jawapan nombor 8. Fatimah, Sakuntala dan Ahmeh berkawan baik. Mereka bertiga tinggal serumah. Kata Apa? kunci dia bertiga. Bertiga ni, bertiga ramai. Bercerita tentang orang yang ramai kena guna mereka. Bagus. Itulah kita nak. Macam itulah kita nak jawapan dia. Okey, seterusnya. Siapa nak bagi jawapan nombor 9? Siapa nak jawab soalan nombor 9? Siapa nak jawab soalan nombor 9? Okey. Siapa ni? Orang lain. Okey. Kalau tak ada orang lain, Irfan Zakwan. Baik. Irfan Zakwan. Okey, Irfan Zakwan, sila berikan jawapan nombor 9. Beserta kata Kalau kuncinya. tidak silap Patik, pokok tempat tuanku bersandar ini namanya pokok Melaka. Ujar Panglima Ali kepada Sultan Muzaffar. Kata kunci dia Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar. Maksudnya Panglima Ali ni bercakap kepada Sultan Muzaffar kan? Maksudnya dia nak merujuk siapa? Dia nak merujuk Sultan. Jadi Patik ni akan bercakap dengan siapa? Sultan Muzaffar. Patik akan bercakap dengan Sultan. Jadi nak panggil Sultan tu kena panggil tuan. Kena panggil tuanku. Baik, bagus. Terima kasih. Soalan 10. Tahniah. Zulfahanan. Baik, Zulfahanan sila jawab soalan 10. Okey. 10. Sultan Pahang berkenan menganugerahkan bintang-bintang kebesaran kepada pemimpin yang berjasa pada Hari Keputeraan Baginda. Okey, betul. Hari Keputeraan Baginda bercakap tentang Hari Keputeraan Sultan. Hari Keputeraan ni apa dia? Hari Keputeraan ni apa? Hari lahir. Okey, hari lahir Sultan. Berkenan ni apa berkenan? Berkenan ni apa? Bersetuju. Berkenan ni bersetuju Okey, jadi jawapannya betul. Bagus. Bagus, terbaik. Okey, seterusnya siapa nak jawab soalan 1 sampai 10? Ada apa-apa soalan? Soalan 1 sampai 10, ada apa-apa persoalan? Kalau ada, sila nyatakan apakah persoalan kamu. Tak ada? Semua jelas? Sekiranya jelas, maka cikgu akan meneruskan perbincangan. Baik. Soalan 11, siapa nak jawab? Mungkin kita akan bagi kepada Nurdini. Nurdini sila jawab soalan 11. Tak dengar. Jadi mungkin kita akan minta Baihaqi lah. Mulyadi Muda ni jawab. Mulyadi Muda, sila jawab soalan 11. Sebagai pelajar, kita hendaklah menghargai jasa dan pengorbanan guru-guru, kata Andrew kepada rakan-rakannya. Okey, kata kuncinya lah Andrew kepada rakan-rakannya. Kamu jawab kita. Apa maksud kita? Saya dan semua. Saya dan awak? Saya dan awak semua. Sebab apa? Semua. Sebab rakan-rakan ni. Ada 2 orang rakan. Jadi, dia jadi awak semualah. Kalau saya Andrew kepada rakannya saja, saya dan awak. Kalau rakan-rakan maksud rakan dia ada ramai, jadi kena guna awak semua. Jadi tahniah, terbaik. Bagus. Okey. Cantiklah Baihaqi. Cikgu Isyad. Sila subscribe saya Baguslah Baihaqi. Alright. Seterusnya siapa nak jawab? Danish Zakwan. Baik, kita akan bagi soalan 12 Danish Zakwan. Danish Zakwan. Okey. Alright, sila jawab soalan 12.
Cakap lah. Kalian. Bacalah sampai habis. Kau bagi macam gitu je. Kalian hendak menutup pintu dan tingkap sebelum keluar dari pusat sumber ini, kata Cikgu Rosni kepada murid-murid tahun 6 amanah. Okey, apa kata kuncinya? Kenapa jawab kalian? Mesti ada sebab. Mesti ada kata kuncinya. Masa bila kita guna kalian? Kamu bagi jawapan betul. Masa bila kita guna kalian? Seorang bercakap dengan ramai. Ni Danish. Seorang bercakap dengan ramai kena guna kalian, faham? Faham ke tidak? Kamu masih dalam talian ke? Kamu masih dalam talian ke? Ya. Kalau dalam talian respon ya. Jangan diam aja. Cikgu dah jadi macam orang gila cakap seorang-seorang Okey. Jadi seorang bercakap dengan ramai. Nampak ni. Cikgu Rosni bercakap dengan murid-murid tahun amanah. Murid-murid ni ramai. Jadi sebab itulah jawapan je kalian. Jadi kalau ikut standard murid Cikgu Irsyad, setiap soalan itu mesti ada bukti jawapannya. Mesti ada bukti jawapannya. Baik. Terima kasih Putri Yalina. Putri Yalina. Putri Yalina sila jawab. Sekarang kita ada 3 putri Kita ada Putri Nurin Arisa, kita ada Putri Alisha, kita ada Putri Yalina. Ada 3 putri. Ya tuanku Putri. Tuanku, sila jawab soalan 13 tuanku. Apakah pendapat Tuan hamba sekiranya kita pergi berguru daripada Adiputra? Tanya Hang Kasturi kepada Hang Tuah. Okey, Hang Kasturi dengan Hang Tuah ni adakah bahasa istana? Tak. Kita tengok nama Hang pun merujuk orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu. Kalau orang zaman dahulu kena guna apa je Yalina? Hamba dengan tuan, hamba. Hamba ni maksud dia apa hamba? Saya. Jadi tuan hamba? Kamu. Kamu atau awak lah. Jadi dia mesti tanya pendapat orang. Jadi tanya pendapat awak. Okey, bagus Putri Yalina. Okey, terima kasih tuanku. Alright. Seterusnya, kita nak tanya Putri Alisha. Putri Alisha ada tak Putri Alisha? Putri Alisha. Ya, Putri Alisha ada di situ. Ya, Putri Alisha, apa khabar? Ya. Baik. Ya, tuanku, silakan jawab soalan 14 tuanku. Biar Patik yang menyelesaikan masalah serangan lain itu, kata Panglima Ali kepada Sultan Melaka. Betul, biar Patik. Sebab apa? Panglima bercakap dengan Sultan Melaka. Patik ni maksudnya apa? Saya ke awak? Saya, bagus. Okey, tahniah cikgu ucapkan. Alright, bahasa istana pun semakin bagus Putri Alisha ni. Seterusnya, soalan 15. Cikgu nak tanya Putri Nurin Arisa pula. Putri Nurin Arisa pula. Putri Nurin Arisa, apa khabar? Putri Lopa. Putri Lopa, kenapa diam? Putri Lopa, kenapa diam? Diam pula dia. Hilang dah Putri Nurin Arisa ni. Baik, Putri Nurin Arisa tak ada. Maka ke ada? Ke ada? Putri Nurin Arisa ada di talian ke? Ada. Okey. Alright. Apa khabar? Khabar baik. Okey. Sila jawab soalan 15. Pengawas peperiksaan meminta kita berkumpul dan beratur sebelum masuk ke dalam dewan. Kata Darren Karen kepada Ryan. Okey, apa maksud kita? Saya dan awak. Sebab seorang je kan kawan dia tu kan?
Maksudnya dia dan kawan dia tu, Darren dengan Ryan tu kena berkumpul lah. Jadi bermaksud saya dan awak. Bagus. Kita terbaik. Terima kasih Puteri Nurul Arisa. Okey, seterusnya soalan 16. Faris Aishi. Faris Aishi. Apa nama kau Aishi? Aishi. Aishi betul ke Aish? Okey, sila jawab soalan nombor 16 Faris. Saya ke cikgu? Kamulah. Oh, ya. Hamba akan berangkat ke negeri Pasai untuk menemui putera baginda yang sedang menuntut ilmu di sana. Kata Dayang Alisha kepada Panglima Setia Budi. Okey, kamu tengok soalan ni betul-betul. Siapa akan berangkat untuk menemui putera? Siapa yang ada putera ni? Siapa yang ada putera? Cuba jawab cikgu. Raja. Raja yang ada putera. Jadi kalau nak bercakap tentang raja, ini perkataan berangkat ni merujuk raja. Kalau nak bercakap tentang raja kena guna apa? Baginda. Baginda. Apa pula hamba akan berangkat menemui putera baginda? Berangkat ni merujuk bahasa istana. Bahasa istana hanya digunakan untuk raja. Ni kan ada tentang raja ni, putera baginda ni. Jadi tak boleh guna hamba dengan tuan hamba. Okey, seterusnya soalan 17. Soalan 17 cikgu nak bagi Wadina. Wadina sila jawab soalan 17. Ya cikgu. Soalan 17. Wadina. Anak kandil ingin memohon limpah perkenan daripada bonda untuk berburu di hutan bersama Laksamana Hang Tuah esok. Titah putera Adam kepada Permaisuri Laila Sekara. Okey. Jadi jawapan dia apa? C. Kakanda. Anak kandil. Anak kandil sebab putera bercakap dengan Permaisuri. Cakap dengan mak dia. Jadi guna anak kandil. Okey. Terima kasih. Tahniah. Terbaik. Okey. Seterusnya, kita nak ni lah. Kita nak siapa ni pula Hafi lah, Hafi. Hafi sila jawab 18 Hafi. Ya. Hafi sila jawab soalan 18. 18. Baru berbesar. Okey. Hamba berbesar hati atas kesediaan Tuan hamba untuk berkunjung ke teratak buruk ini, kata Pak Jusuf kepada Betul. Sebab Pak Jusuf dengan Hang Kasturi ni orang zaman dulu. Jadi tidak memerlukan raja. Jadi patik tuanku, ada tuanku ni tak boleh. Jadi jawapan dia ialah D. Alright. Terima kasih dan terbaik Hafi. Seterusnya 19, cikgu nak minta boleh mute Saya nak minta tolong Arif Daniel. Arif Daniel sila jawab soalan 19. Arif Daniel. Usahlah khawatir akan keselamatan di sana. Titah putera Imran kepada Puteri Nurin. Usahlah tuan hamba khawatir akan keselamatan beta di sana. Apa pula tuan hamba? Tuan hamba tu kan cikgu kata tak boleh melibatkan sultan atau putera atau puteri. Tuan hamba tu untuk orang lama-lama. Apa dia? Tuan hamba untuk orang lama-lama. Jadi putera dengan puteri ni mana ada orang lama. Jadi adik-beradik. Jadi kalau adik-beradik guna apa? Adinda ke kanda? Adinda ke kanda. Usahlah adik khawatir akan keselamatan abang di sana. Adinda ni adik, kekanda ni abang dalam konteks ni. Okey, 20. 20 siapa nak jawab? 20 siapa nak jawab? Nisrina Damia. Baik, kita bagi Nisrina Damia jawab. Nisrina Damia. Okey, Nisrina Damia sila jawab soalan 20. Okey. Apa jawapan dia?
Beta akan memberikan ganjaran kepada sesiapa yang mengubati penyakit Puteri Nur Nilam Sari Tita Sultan Ahmad kepada Bendahari Tun Jauhari. Bendahari tu yang kat kelas. Yang kutip duit ni bendahara. Okey. Jadi kata kuncinya Tita Sultan. Sultan yang bercakap. Sultan bercakap kena guna apa? Apa jawapan dia? Better, betul. Better tu bermaksud saya. Bagus. Tahniah. Okey, seterusnya siapa nak jawab soalan 21? Adelina. Cikgu nak bagi Adelina. Hai Adelina, apa khabar? Adelina dah jam 4. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Baik. Okey, cuba jawab soalan 21. Dua peti pokok duit emas ini telah dihadiahkan oleh Maharaja Patik kepada tuanku. Betul, tuanku. Betul, tuanku. Laksmana cakap dengan Sultan. Maksudnya orang biasa bercakap dengan Sultan kena panggil Sultan ni sebagai tuanku. Tuanku tu bermaksud awak. Okey, terima kasih dan tahniah. Dah jam 4 pun dah bijak. Okey, seterusnya soalan 22. Kita nak bagi siapa? Kita nak bagi inilah. Kita nak bagi Adam Hamman Amin. Adam Hamman, sila jawab soalan 22. Ya. Adam Hamman, sila jawab soalan 22. Okey. Tengok. Kata better. Better? Kenapa better? Sekejap. Tak ada cerita tentang bahasa istana pun? Dia tak ada menceritakan bahasa istana. Ini tak ada bahasa istana pun. Tak ada konteks bahasa istana. Jadi jawapannya ialah hamba lah. Sebab bendahara ni orang biasa, dia bercakap kepada pembesar. Juga orang biasa. Tak bolehlah guna baginda sebab tidak merujuk bahasa istana. Tak ada bahasa istana pun kat sini. Kalau ada bahasa istana baru boleh guna baginda. Okey, sila tutup. Okey, nombor 23. 23 Nik dan Mia nak jawab. Baik, kita bagi Nik dan Mia nak jawab. Okey, Nik dan Mia Once. Once, sila jawab 23. Amanah tuanku tidak akan sesekali Patik khianati. Sembah bendahara botak licin kepada Raja Pening Lalat. Betul, amanah tuanku. Tuanku tu bermaksud apa? Saya ke awak? Tuanku awak. Okey, tuanku tu awak. Kemudian Patik tu apa dia? Saya, bagus. Terbaik. Tahniah. Okey, sekarang kita akan bagi kepada siapa ni pula? Mungkin kita akan bagi kepada Afifah Balkis. Afifah Balkis, sila jawab soalan 24. Ah, 23 tu ialah tuanku tuanku Patik. Afifah tidak ada respon ke dalam talian. Okey, kalau tak ada kita akan minta Almas Almas, sila jawab soalan 24 Almas. Sila masukkan kod yang tertera pada skrin televisyen anda semasa membuat pembayaran untuk membuatkan diskaun bagi barangan ini, kata pengacara televisyen itu. Okey, kata kuncinya apa? Pengacara televisyen. Jadi kalau televisyen biasa dia akan guna apa dia? Cikgu dah ajar tadi. Dia akan guna anda. Okey, terbaik, pandai Almas. Tahniah. Okey. Sekarang kita akan minta siapa pula ni? Najla. Najla belum lagi lah hari ni. Oh, Najla belum lagi. Okey, Najla Insyirah, sila jawab soalan 25 Najla.
Najlah, sila jawab. Tak ada pula. Tak ada pula Najlah. Okey, Najlah tak ada, kita bagi orang lain lah. Najlah tak ada, kita bagi kepada, mungkin kita akan bagi Aish Haziq. Aish Haziq. Sila jawab soalan 25, Aish Haziq. Okey. Aish Haziq juga tak ada. Kalau Aish Haziq tak ada, maka kita bagi orang lain pula. Penat macam ni. Anis Sumayah. Anis Sumayah. Anis Sumayah ada di talian? Anis Sumayah ada di talian? Tak dengar juga. Banyak orang tak ada. Baik, cikgu akan open kepada siapa yang boleh lah. Okey, Danish Zakwan. Danish Zakwan dah jawab kan tadi? Ke ada berapa Danish Zakwan sebenarnya? Cikgu pun tak pasti. Danish Zakwan. Okey, Danish Zakwan yang ni lah. Danish Zakwan yang ni sila jawab. Danish Zakwan. Okey, Danish Zakwan. Sila jawab soalan 25. Mengapakah bas belum sampai lagi? Sekarang kita sudah terlewat untuk ke sekolah. Tanya Siti kepada Tija. Betul, kita tu bermaksud apa kita? Awak dan saya. Oh, saya dan awak betul. Bagus. Seterusnya, soalan 26. Soalan 26 ni nak jawab, Ria nak jawab. Ria Isabella. Ria Isabella. Ria Rio. Ria Rio isap rokok bawah pondok. Okey. Mana Ria ni Aku pening cari Ria punya ni. Tak ada. Dia type nama pelik-pelik. Jadi tak jumpa lah. Tak ada pula Ria. Tak ada. Tak ada. Cikgu cari list tak ada. Ria Isabella ni. Okey. 26 Naili. Naili Zufairah lah. Bagi Naili lah. Yang type nama pelik-pelik tu cikgu tak dapat nak cari cikgu baca kemudian cikgu akan terus type lah. Kalau Naili cikgu type N. Okey Naili, apa khabar? Tak pernah jumpa lagi kita. Okey Naili, sila jawab soalan 26. Okey. Cepat. Dia borak. Bacalah. Baca kata. Cikgu. Nama tu adik saya. Tak apalah. Kamu baca je. Kamu baca dan bagi jawapan. Tak kisahlah adik kamu ke, tak apa. Tuan-tuan boleh tunggu sekejap. Guru besar kami sedang bermesyuarat, kata wakil guru itu kepada pelawat-pelawat itu. Betul. Wakil. Kalau wakil kena guna kami. Alright. Terima kasih dan tahniah. Betul. Soalan 27. Okey, cikgu nak bagi Ria. Ria dah tukar nama dia kata. Barulah jumpa. Okey Ria, soalan 27. Hai, apa khabar? Masak apa gini? Hari ni tak masak. Hari ni tak masak. Okey, alright. 27. Sila bagi jawapan Ria. Walaupun belajar daripada guru yang sama, tahap pengetahuan mereka tetap berbeza. Walaupun belajar daripada guru yang sama, tak pengetahuan mereka. Sebab belajar daripada guru yang sama ni, maksudnya mestilah lebih daripada seorang. Tahap pengetahuan mereka. Okey. 28. Tahniah Ria. Bagus, terbaik. 28. Farin nak Farin. Baik Farin. Kita akan bagi kepada Farin. Farin cikgu tak tahu tulis nama apa. Pelik-pelik. So kalau pelik-pelik, F tu cikgu tak boleh nak type. Cikgu akan bagi kepada Faik Aris lah. Faik Aris, sila jawab soalan 28.
bersedia, katakan kepada hamba. Kata Hang Tuah kepada Tun Perak. Ada sultan tak? Ada sultan tak kat sini? Ada sultan tak kat sini? Mana sultan? Tak ada. Tak ada. Kau main sedap tekak je kata ada. Baca balik, tak ada. Jadi kalau tak ada, tak boleh guna beta, tak boleh guna patik. Kena guna apa? Hamba atau tuan hamba. Jadi yang mana satu betul? Hamba ke tuan hamba? Tuan hamba. Tuan hamba tu maksudnya apa? Awak. Awak. Baru betul. Ini sedap tekak je kata. Ada sultan. Mana ada? Okey, jadi betul di tuan hamba. Okey, yang terakhir ialah kita nak minta bantuan siapa? Kita nak minta cikgu nak minta Duriah lah, Duriah. Mana ada kita habiskan 2 suku. Aduh. Okey. Duriah 29. Marilah kita bersama membaca Malaysia Betul. Kalau ada mari biasa kita guna kita. Betul Kalau okey, ada yang tanya soalan 27 apa? Soalan 27 ialah C, Haziq Doraemon. Mereka. Okey, yang terakhir ialah kita akan jawab dan kita akan berikan jawapan kepada Najla. Kita bagi peluang kepada Najla untuk jawab. Kali ni harap mic dia okey lah. Najla, okey? Okey. Okey. Sila jawab soalan 30. Kita patut mengamalkan prinsip bersih, cekap dan amanah dalam pekerjaan, kata Sazali dan kepada rakan-rakannya. Okey, kita tu bermaksud apa? Saya dan awak. Saya dan awak semua sebab ada rakan-rakan. Ada dua, ada double rakan tu. Saya dan awak semua. Maksudnya Sazali pun kena bersih, rakan-rakan dia pun kena bersih. Jadi jawapannya ialah A, kita. Bagus. Okey. Irfan Zakwan, jadi nanti nak jawab soalan tata bahasa. Okey, murid-murid. Jadi ini ialah soalan berkaitan dengan kesalahan tata bahasa. Mari kita tengok soalan kesalahan bahasa ni. Dia kata garis kesalahan tersebut. Bila kamu garis, kamu dapat 1 markah kalau betul. Kalau kamu tulis jawapan yang betul, kamu dapat lagi 1 markah. Jadi satu soalan ni 2 markah. Siapa nak jawab soalan nombor 1? Siapa nak jawab soalan nombor 1? Anusha tak nak. Okey, Duriah nak jawab soalan 1. Okey, Duriah. Okey, Duriah. Sila baca dan beri garis kat mana yang salah. Okey, apa yang salah? Kami salah. Sebab apa salah? Sebab seorang bercakap dengan ramai. Maksudnya ialah sepatutnya kena guna apa sini? Kita. Sebab kita ni ialah saya dan awak semua. Kampung tu kampung ketua kampung. Kampung tu juga kampung anak-anak buah dia. Jadi jawapannya ialah kita. Macam inilah cara jawab. Yang pertama kena garis. Sekejap, cikgu garis macam ni. Cikgu garis macam ni lah. Ni yang betul. Seterusnya, nombor 2. Siapa nak jawab nombor 2 tadi? Okey. Siapa nak jawab nombor 2? Arisa Dalila. Arisa Dalila nak jawab nombor 2. Boleh je, siapa nak jawab 2 kali pun. Arisa Dalila. Okey, Arisa Dalila, sila bagi jawapan kamu. Better amat murka apabila mendengar perkabaran buruk itu. Okey, beliau yang salah kan? Beliau salah. Jadi yang betul apa dia? Better. Salah. Better tu bermaksud saya. Ini bukan bercakap. Ini ialah bercerita tentang orang lain. Patutnya kena guna apa?
Baginda, better tu saya. Saya ni kalau ada bercakap. Sekarang ni ayat ini tidak menunjukkan bercakap. Faham? Dia bercerita tentang raja. Apa bukti dia? Ni perkataan murka ni. Perkataan murka tu digunakan hanya untuk raja. Murka ni. Bahasa raja je. Orang biasa tak boleh guna murka. Okey. Seterusnya, siapa nak jawab soalan nombor 3? Naik Irfan Zakwan. Okey, Irfan Zakwan nak jawab. Irfan Zakwan nak jawab nombor 3. Okey, Irfan Zakwan, sila berikan jawapan nombor 3. Jika kamu ingin menyampaikan ucapan kepada insan tersayang, sila hubungi saya sekarang, kata juruhebah radio itu kepada pendengar-pendengarnya. Apa yang salah? Kamu. Kalau radio dia kena guna apa? Anda. Bagus. Hebatlah Irfan Zakwan ni. Tahniah. Okey. Seterusnya. Siapa nak jawab soalan nombor 4? Jeshwin nak tanya. Unmute sekejap. Aduh, Jeshwin. Apa dia nak tanya? Cikgu, soalan nombor 2, bolehkan murka jadi salah? Letak sedih. Sebab soalan ni tentang kata ganti nama diri. Soalan ni kan tentang kata ganti nama diri. Murka bukan kata ganti nama diri. Beliau tu kata ganti nama diri. Sekarang kan kita belajar tentang kata ganti nama diri. Jadi kamu kena betulkan kesalahan berkaitan dengan kata ganti nama diri saja. Faham Murka tu bukan kata ganti nama diri Jadi kita jangan betulkan murka, kita betulkan beliau tu. Faham Okey. Alright. Soalan 4 tadi siapa nak jawab Soalan 4 tadi siapa nak jawab? Soalan 4 Damia Wirdani lah. Bagi Damia. Kan? Damia ni. Damia Batrisha. Nak bagi Damia Batrisha. Damia Batrisha, sejak soalan 4. Anda perlu datang awal esok kerana kita akan bertugas di pintu pagar utama sekolah. Kata Jali kepada Hashim. Salah apa yang anda? Sepatutnya? Kamu, betul. Kamu perlu datang awal. Sebab biasanya Hashim ni datang lewat. Okey, bagus. Seterusnya, terima kasih Damia dan Taniah, betul. Dan yang kelima ialah Zulfahanan. Kita bagi Zulfahanan jawab. Okey, Zulfahanan. Soalan 5. Pokok itu bukan patik yang ingin menebangnya, tetapi mereka yang menebangnya, kata Hang Karim kepada Pak Pandir sambil menuding jari ke arah 2 orang pemuda. Yang salah patik. Patik. Sepatutnya? Sepatutnya hamba. Bagus, hamba. Sebab ini tidak bercerita ataupun tidak ada raja. Hamba tu bermaksud apa? Saya ke awak? Hilang pula budak ni. Hamba tu bermaksud saya. Alright. Ada apa-apa soalan untuk bahagian B ni? Ada apa-apa soalan? Untuk soalan 4 ni boleh guna 2, sama ada kamu atau awak lah. Boleh diterima lah dua-dua. Alright. Mari kita tengok C. Mari kita tengok C. Siapa nak jawab C tadi? Damia Insyirah. Damia Insyirah nak jawab C. Baik, Damia Insyirah. Sila jawab 1C, Damia Insyirah. Patik. Kenapa kena guna patik? Sebab laksamana Irsyad cakap dengan Sultan. Kali ni semua nama cikgu Cikgu dah malah fikir dah nama apa, cikgu semua guna nama cikgu. Jadi jawapannya ialah patik. Patik kecewa. Patik. Kalau kamu tengok soalan 1 sampai soalan 2 ni semua nama cikgu. Baik. Saya nak jawab nombor 2. Irfan Zakwan. Baik, Irfan Zakwan, cikgu bagi kepada Irfan Zakwan.
Mengapakah tuan hamba bersedih? Katakanlah kepada hamba, kata Temenggung Irsyad kepada Dayang Filzah. Okey, jadi Temenggung Irsyad ni orang biasa dan yang Filzah juga orang biasa. Orang biasa cakap dengan orang biasa, kena guna hamba dengan tuan hamba je. Tapi kat sini kita mestilah tanya orang. Jawapan je lah tuan hamba. Bagus. Okey, Imtiaz sila jawab soalan 3, Imtiaz. Imtiaz, sila masuk. Imtiaz jawab soalan 3. Izinkan hamba masuk ke dalam istana, wahai pengawal, kata Panglima Irsyad kepada pengawal istana. Okey, kena guna hamba sebab apa? Ini tidak melibatkan raja. Okey, bagus. Seterusnya, siapa nak jawab soalan 4? Siapa nak jawab soalan 4? Okey. Nik Damia nak jawab soalan nombor 5. Siapa nak jawab nombor 4? Wardina nak jawab. Okey, baguslah Wardina ni. Wardina ni sekolah mana SKSJ. SKSJ? SJ apa? Subang Jaya? Sekolah Siakar Jaya. Oh, ni kamu jiran cikgu Ni kamu duduk lorong D5 apa? 4B. Oh, 4B. Yang Bandar Puteri tu Arisa. Alright. Nombor 4. Sila jawab nombor 4. Janganlah tuanku berduka cita. Serahkan hal tersebut kepada Patik untuk menyelesaikannya. Sembah Pendekar Irsyad itu kepada Permaisuri Mira. Jadi Pendekar Irsyad bercakap kepada Permaisuri Mira. Jadi dia bercakap dengan Permaisuri kena guna tuanku. Baguslah Wardina ni. Bagus. Kamu telah membanggakan cikgu. Kau tak datang rumah cikgu Pahal. Cikgu nak bagi duit raya. Pagi tu saya nak pergi tapi macam tu ya. Macam tu je. Petang ni kamu free tak datang rumah cikgu nak bagi? InsyaAllah. Cikgu 52A kamu cari nanti bagi tahu mak kamu. Wardina on the way. Okey. Datang petang ni? InsyaAllah. Okey. Alright. Seterusnya, jiran-jiran kita bagilah. Okey, yang terakhir nombor 5. Nombor 5 siapa tadi? Jeshwin lah. Cikgu nak suruh Jeshwin. Jeshwin ni. Jeshwin Batu Cave. Jeshwin Batu Cave nombor 5. Dash akan berbincang tentang perkara itu terlebih dahulu dengan Laksamana Irsyad. Tita Sultan Mansur Shah kepada Bendahara Tun Biajit. Jawapannya beta. Oh, beta sebab Sultan yang bercakap. Tita Sultan Mansur. Okey, jadi jawapannya ialah beta. Bagus. Tahniah Jeshwin, bagus. Jadi murid-murid, dengan berakhirnya soalan nombor 5, maka tamatlah kelas kita pada hari ini ya. Maka tamatlah kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Ada. Naufal pun bolehlah datang, Naufal. Tapi tak raya lah. Singgah ambil duit raya je. Okay? That's true. Alright. Jadi semua jelas Kalau semua jelas, tolong katakan jelas. Alright. Okay, terima kasih semua. Jadi kelas kita telah tamat pada hari ini murid-murid. InsyaAllah jumpa lagi kita pada masa akan datang ni kat rumah dekat Pak Len, dekat Kelang. Jadi murid-murid insyaAllah jumpa lagi kita pada masa akan datang hari Khamis. Kita akan belajar berkaitan dengan karangan. Sampai di sini saja. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Okay. Sama. Alright. Okay. Baguslah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye-bye semua.